Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan amalan perekonan kos tentang Ben's Chocolate Factory Sdn Bhd. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan. Yang pertama, Cham Chia Wen, Fu Yit Kian, Goh Ye In, Husna Mawardah dan Nur Iman Danish. Perekanan kos merupakan proses pengukuran kos barang yang dikeluar atau kos perkhidmatan yang disediakan dengan menggunakan kaedah sistematik. Perekanan kos merekod jumlah kos pengeluaran syarikat dengan menilai kos berubah serta kos tetap. Maklumat yang disediakan oleh perekanan kos adalah kepada pihak dalaman dan tidak perlu mematuhi piawaian yang ditetapkan. Terdapat 4 kepentingan perekanan kos kepada syarikat, iaitu penentuan dan anggaran harga, membuat perancangan, sebagai kawalan kos dan membuat keputusan. Slide ini menunjukkan latar belakang Ben's Chocolate Factory Sdn Bhd. Produk yang ditawarkan oleh syarikat ini adalah bar coklat gelap dengan biji koko, kacang bersalur coklat gelap, hutang coklat dan minuman coklat. Seterusnya, teh kakao biji koko dan badam bersalur coklat. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang struktur organisasi. Struktur organisasi bagi Ben's Chocolate adalah secara menegak. Ben's Chocolate mempunyai 2 bahagian pengurusan, iaitu pengurusan pentadbiran dan pengurusan perkilangan, di mana kedua-dua pengurusan ini diketuai oleh seorang pengurus. Di bahagian pengurusan pentadbiran, Ben's Chocolate mempunyai 3 jabatan, iaitu Jabatan Jualan, Jabatan Kewangan dan Jabatan Pemasaran. Ketiga-tiga jabatan ini menjadi tanggungjawab pengurus pentadbiran untuk memastikan segala urusan yang dilibatkan di bahagian-bahagian tersebut berjalan dengan lancar. Manakala di bahagian pengurusan perkilangan pula terdapat 2 buah jabatan yang menjadi tanggungjawab pengurus perkilangan, iaitu Jabatan Pembuatan dan Jabatan Pembungkusan. Berikut merupakan gambar raja proses pengeluaran Ben's Chocolate. Proses pengeluaran yang pertama iaitu pengasingan, kedua pemanggangan, ketiga pemecahan dan penganginan, keempat campuran bahan, kelima penghalusan, keenam penggilasan, ketujuh pemadatan, dan proses pengeluaran yang terakhir iaitu penyalutan. Tujuan perekonan kos ada 4. Yang pertama, penentuan kos, keluaran dan harga, di mana data yang digunakan itu digunakan bertujuan untuk penetapan harga. Seterusnya adalah perancangan. Dia akan menjangkakan perancangan jangka pendek dan juga jangka panjang. Seterusnya adalah kawalan. Di sesuatu kekurangan dan juga kerugian itu dikira dan mereka akan membuat kawalan. Dan seterusnya pembuat keputusan. Mereka akan membuat keputusan dalam memilih pembekal yang sesuai. Baiklah, seterusnya kos pengeluaran yang dilibatkan. Yang pertama adalah kos bahan mentah. Ben's Chocolate Factory Sdn Bhd menggunakan bahan-bahan seperti pes coklat, mentega coklat, serbuk coklat dan juga gula. Pembelian bahan-bahan ini dilakukan setiap bulan dengan jumlah yang telah ditetapkan. Jika keperluan pelanggan tidak dapat dipenuhi dengan pesanan pertama, syarikat akan membuat pesanan semula untuk bahan mentah. Yang kedua adalah kos upah pekerja langsung. Ben's Chocolate Factory Sdn Bhd membayar upah bulanan kepada pekerja melalui kaedah pembayaran atas talian. Kadar bonus kepada pekerja ditentukan berdasarkan keuntungan jualan yang dicapai. Yang seterusnya adalah kos overhead, yang mana ia merangkumi perbelanjaan yang dikeluarkan oleh syarikat yang tidak terlibat secara langsung dalam proses penghasilan tetapi diperlukan untuk menghasilkan output. Contohnya termasuk kos pembaikan, kos penyelenggaraan mesin dan lain-lain. Pihak pengurusan Ben's Chocolate Factory Sdn Bhd mengakui bahawa ramalan kos overhead adalah mencabar, terutamanya ketika terdapat kerosakan luar biasa seperti kerosakan mesin pemprosesan coklat yang boleh menyebabkan kos melebihi belanjawan yang telah ditetapkan. Berikut merupakan jadual item pengiraan kos produk. Baiklah, yang seterusnya adalah jenis perakaunan kos, yang mana pilihan pengurusan normal oleh Ben's Chocolate Factory Sdn Bhd. Ben's Chocolate Factory Sdn Bhd menggunakan pendekatan pengurusan normal, yang mana pengeluaran berdasarkan produk serupa tetapi dalam jumlah yang besar. Hal ini kerana penetapan harga yang khusus untuk pelanggan sukar dilakukan kerana kos pengeluaran per pesanan perlu ditentukan terlebih dahulu, yang mana ia menggunakan kos langsung sebenar bersama dengan kadar overhead yang dianggarkan. Yang seterusnya adalah penggunaan kadar overhead pratentu. Ben's Chocolate Factory Sdn Bhd menghadapi kesulitan dalam menghitung kos overhead tahunan yang bergantung pada permintaan pelanggan yang tidak dapat ditentukan. Ben's Chocolate Factory Sdn Bhd juga menggunakan kadar overhead pratentu untuk menganggarkan jumlah kos pengeluaran. Kadar overhead pratentu ini ditentukan melalui formula yang melibatkan faktor-faktor seperti bilangan jam mesin dan bilangan jam pekerja. Jenis pengekosan Ben's Factory adalah pengekosan proses, di mana ia akan menghasilkan coklat yang bersifat homogen dan juga dalam kadar pengeluaran yang lebih besar. Mesin yang terlibat itu berjalan seiring dengan masa yang telah ditetapkan. Contohnya seperti mesin concher yang akan berjalan selama 3 hari tanpa henti. Kemudian dia juga akan mengira kerja dalam proses akhir bagi setiap bulan pengoperasian. Untuk pengumpulan, pengklasifikasian dan juga peruntukan kos, Ben's Factory ini mengumpulkan dokumen semua dengan menyimpan segala resit dan juga invoice yang terlibat. Kemudian dia akan mengklasifikasikan kos, di mana kos yang ditentukan itu berada di tahap apa, bahan mentah lagi, kerja dalam proses ataupun barang siap. Dan seterusnya adalah peruntukan kos, di mana Ben's Factory ini melakukan pengekosan proses menggunakan kaedah purata wajaran. Berdasarkan laporan yang dibuat, kami mendapati bahawa Ben's Chocolate Factory menggunakan sistem pengurusan normal dalam mengira kos unit dan pengurusan proses untuk menentukan kos setiap pengeluaran. Kami mencadangkan syarikat terus menggunakan kedua-dua kaedah ini. Selain itu, syarikat boleh mengeluarkan coklat yang berperisa baru seperti durian dan matcha untuk menarik perhatian orang ramai.
Seterusnya, syarikat boleh meningkatkan kualiti produk dengan memastikan produk dikeluarkan mengikut prosedur yang ditetapkan, kerana pelanggan akan membeli produk yang berkualiti. Akhir sekali, syarikat boleh meningkatkan lagi strategi pemasaran melalui membuat iklan yang menarik dan video pendek yang kreatif. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.